Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bertemu lagi kita dalam pengajian kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah, iaitu Jalan Para Abid, kaitan dengan kita tasawuf tuan ya. Jadi sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bincang kita pada bulan lepas berkaitan dengan kefahaman yang betul dan tepat pada masyarakat berkaitan dengan ilmu tasawuf. Maknanya salah satu cabang penting dalam ilmu Islam selain pada ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Jadi ilmu ini perlulah berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi banyaklah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Quran yang membincangkan perkara ini, yang menuntut kita ini supaya mempunyai sifat akhlak yang mulia, khususnya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Imam Ghazali rahimahullah menulis satu kitab iaitu namanya Minhajul Abidin, iaitu kaedah ataupun jalan para abid, iaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam kitab ini pun juga dibincangkan berkaitan dengan beberapa aqabah, iaitu cabaran, halangan ketika mana kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun kita sebagai seorang abid. Jadi para ulama sepakat apabila Allah sayangkan hamba-Nya, maka Allah hidayahkan hamba-Nya itu untuk dia beribadah padanya. Itulah ya. Dan juga mencari ilmu untuk mengenalnya. Jadi mudah-mudahan kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya sambung dalam pengajian kita dan kitab kita ini berkaitan dengan mereka yang benar-benar mahu mencapai kebaikan dan apa yang terkandung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis yang berbunyi, laisa khairukum min taraka dunya lil akhirah walal akhirata lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Maksudnya, bukanlah orang yang terbaik itu di kalangan kamu ialah orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat, dan juga bukan orang yang meninggalkan akhirat kerana dunia. Maksudnya, apabila kita nak mengejar akhirat, dunia ni kita tinggalkan, ataupun kita nak mengejar dunia, akhirat ini ditinggalkan. Tetapi yang terbaik itu atau yang paling terbaik di kalangan kamu ialah orang-orang yang mengambil daripada ini dan ini. Maksudnya mengambil di dunia dan juga mengambil akhirat, dua-dualah ya.
Maksudnya perkara dunia tidak ditinggalkan, perkara akhirat kita kejar. Jadi dulu kita ambil. Mudah-mudahan dapat keberkatan hidup di dunia dan balasan yang baik di akhirat. Kemudian mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengerti dan faham tentang pengertian ibadah. Jadi bila kita bincang tentang ibadah, kita mesti tahu tentang apa itu ibadah yang tersirat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hari-hari kita beribadah kepada Allah Ta'ala, itu yang tersurat ni. Tetapi yang tersirat itu, apa hikmah di sebalik ibadah. Jadi Rasulullah SAW ada menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, antara sabdanya, at-tajirus suduqu al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maksudnya peniaga yang benar sifatnya lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Dalam konteks pengertian ibadah yang luas, maksudnya kita bekerja pun juga merupakan ibadah. Itu juga dengan ibadah-ibadah khusus. Tapi dalam hadis ini menunjukkan kepada orang yang berniaga, at-tajir, sifatnya itu benar, jujur, amanah. Bersama siapa? Bersama para nabi. Para nabi. Apabila kita bersama para nabi ini, maksudnya di kalangan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan orang siddiqin yang membenarkan para nabi dan rasulnya, dan juga para syuhada. Ketiga-tiga golongan ini mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dalam surga Firdaus, kalangan golongan para nabi dah. Antara orang siddiqin dan para syahid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila lihat pada hadis ini, ibadah itu yang umum, contohnya kita sebagai peniaga ataupun apalah juga kita lakukan dalam kehidupan kita ini dikira ibadah. Orang yang jujur dalam hidupnya, amanah, maka ditempatkan bersama para nabi, siddiq dan syuhada. Baik. Adalah hadis yang lain menunjukkan pengertian ibadah dalam hadis Rasulullah SAW ini. Antaranya ialah daripada hadis Imam Bukhari dan Muslim, daripada Anas bin Malik. Saya baca mafhumnya. Tiada daripada orang Islam yang menabur benih atau menanam satu tanaman, kemudian tanaman itu ditanam oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan dengannya menjadi sedekah baginya. Pun sesuatu yang kita tanam, ini rasanya tugas seorang petani contohnya, ataupun dia menanam apa-apalah yang baik. Jadi orang Islam dia menanam satu tanaman. Ini orang nak tanam apa? Tanam pokok cili, nak guna, atau tanam durian, tanam pokok-pokok, tanam beras, apa-apalah. Burung pun nanam juga, tuan-tuan. Burung. Tuan-tuan lihat kalau di belakang kampung tempat saya itu banyak cili burung, panggil ciri burung. Kita tak tanam cili, burung yang tanam. Jadi kita kutip je. Itulah. Ataupun binatang-binatang lain, melainkan baginya itu sedekah. Dikira sedekah. Majariah, sedekah lah. Kalau ada orang ambil, sedekah lah, betul. Kalau ada binatang ambil pun sedekah jugalah. Contoh-contoh tanam betik ke rumah tu, contohnya ada burung datang, patut sedekah lah. Betul. Tempat saya itu macam-macam, tuan. Sedekah pun macam-macam jugalah. Haiwan macam-macam ada. Tupai pun ada, apa lagi, burung pun ada, kucing pun ada. Masjid saya tu buang-buang kucing, siap kucing tak ada makan. Masjid kita tak ada makan, ada dekat tempat kantin sekolah je lah. Tapi kita pergi makan, alhamdulillah. Jadi apa yang ditanam oleh manusia, binatang dan burung, semua itu dikira sedekah. Itu dikira sebagai ibadah. Kuasa ibadah. Jadi dalam bab ibadah ni, apa-apa yang kita niatkan jadi ibadah. Dalam satu hadis lain, sabda Rasulullah SAW,
man bata kalla min talabil halal bata maghfuran lah. Dikatakan daripada Ibn Al-Kafi. Maksudnya siapa yang bermalam dalam keadaan letih lesu kerana mencari rezeki yang halal, maka malamnya itu mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bekerja lah. Siangnya bekerja, jadi malamnya letih. Kerjanya kerana Allah Ta'ala cari nafkah untuk diberikan pada diri dia, isteri dia, anak-anak dia. Kemudian malam itu keadaan yang sangat letih lesu, dan sebenarnya malam itu mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Indahnya Islam ni, segala-galanya ibadah dapat pahala sisa Allah Ta'ala. Karena pahala itu pun tidak dapat dihitung bagaimana besarnya, kecuali di sisi Allah Ta'ala mengikut keikhlasan. Kita pernah belajar sifat hadis 40 tuan-tuan. Yang pertama tu hadisnya innama amalu binniyat, innama likulli imri'in ma. Setiap sesuatu itu dimulakan dengan niat, maka segala seorang itu pun dihitung berdasarkan niatnya, apa yang telah diniatkan. Kalau niatnya itu baik kerana Allah Ta'ala, maka pahalalah, insya-Allah. Perumpamaannya seperti bila seorang itu mandi. Bila mandi secara adatnya dapatlah sejuk badan. Ya, sekarang musim panas itu ya, sejuk badan. Tapi kalau niatkan kerana Allah Ta'ala, dapatlah sejuk badan dan pahala sekali. Dua-dua dapat sisi Allah Ta'ala dalam ibadah. Jadi niatkan ibadah ya. Begitu juga dalam hadis yang lain dalam Ibn Hibban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin aktasaba malan min halalin fa at'ama nafsahu aw kasaha faman dunahu min khalqillah kana lahu bihi zakat. Maksudnya mana-mana lelaki yang mencari harta secara halal, kemudian daripada harta tersebut dia memberi makan atau memberi pakaian kepada dirinya, seterusnya kepada orang lain daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia pergi cari harta yang halal, yang baik, kemudian harta itu dimakan untuk diri dia ataupun pakaian untuk diri dia. Inilah harta ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Allah menyatakan, apa yang dimakan itu habis, apa yang pakai itu lusuh, itulah harta manusia. Apa-apa pakaianlah, apa-apa makanan itulah harta manusia. Yang lain itu bagian orang lain. Jadi apa yang kita cari harta yang halal ini, kemudian untuk diri kita atau untuk orang lain, pakaian untuk kita atau orang lain, maka adalah dengan perbuatannya itu merupakan zakat. Yang ini sedekah yang diberikan ganjaran pahala kepadanya. Umpama zakat tu ya, maknanya pahala yang lebih baik sebab dia menafkahkan dirinya dan menafkahkan isterinya atau anak-anaknya. Kemudian hadis yang lain pula berkaitan dengan ibadah ni. Sabda Rasulullah SAW ini daripada riwayat Al-Hakim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna Daud kana zarrada wa kana Adam harratha wa kana Nuh najjara wa kana Idris khayyata wa kana Musa ra'iya. Ini pekerjaan para nabi ya. Rasulullah SAW sebutlah. Pekerjaan para nabi. Nabi ini bekerja ya. Bukan nabi ini duk relax ya, tak. Nabi ini bekerja. Ada kerjanya, ada apa yang diusahakan, mencari yang halal ya. Sesungguhnya Nabi Daud itu adalah tukang besi, pembuat senjata. Nabi Daud alaihissalam, dia dapat melemburkan besi. Ini kelebihan Nabi Daud alaihissalam, dan tugasnya, kerjanya tukang besi. Dan adalah Nabi Adam itu seorang petani. Nabi Adam pun bekerja, seorang petani. Nabi Nuh seorang tukang kayu. Sebab itu Nabi Nuh benda bahtera daripada kayu, kemahiran dia ya, kemahiran dia. Nabi Idris seorang tukang jahit. Nabi Musa seorang pengembala. Jadi semua nabi-nabi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bekerja, dan kerjanya itu merupakan ibadah. Kerja itu merupakan ibadah. Sebelum kita masuk ke ibadah lebih khusus, jadi penulis ni menyatakan beberapa konsep ibadah secara umum yang mana adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana para nabi pun bekerja, ya. Maknanya kalau ada di kalangan masyarakat Malaysia yang tak nak bekerja, hanya duduk diam saja, ya, maknanya bukan sunnah nabi lah. Dia kena kerja, kena usaha juga. Ya. Jadi itu merupakan ibadah. Sebab ada yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, maka itulah antara jawapan-jawapannya lah, ya, yang kita boleh jawab. Usaha kita dan kita bertawakal kepada Allah Ta'ala atas perkara kerja kita. Baik, dalam kitab Al-Ibadah fil Islam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, menyatakan beberapa ta'arif ibadah. Ada ibadah adalah satu nama yang merangkumi semua perkara yang dikasihi dan diridai Allah. Perkara yang Allah kasih, Allah redha. Maknanya perkara yang halal, perkara yang baik. Yang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Ibadah, perkataan, ibadah, perbuatan. Ada dua. Batinnya dan zahirnya. Ada secara zahir kita buat, ada batinnya. Dalam artilah, dalam batin itu mungkin niat kita, ya, niat kita, ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, ya. Contohnya solat, zakat, puasa, haji, ini antara ibadah-ibadah dia lah. Bercakap benar pun merupakan satu ibadah. Bercakap benar, ataupun cakap mulia, qaul karim, cakap mulia, cakap baik. Menunaikan amanah, menunaikan amanah pun antara perkara yang ibadah, menunaikan amanah. Walaupun amanah itu kecil. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ini pun juga sebagai perkara yang baik, ya. Ini perkara ibadah, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan menderhaka kedua ibu bapa merupakan dosa besar, dosa besar. Menghubungkan silaturahim. Jadi silaturahim ini khususnya kepada kaum kerabat, adik-beradik ataupun saudara mara, ya, secara khususnya kaum kerabat. Itu silaturahim ini, ya, maksud juga lah kalau ditarifkan dengan jiran tetangga dan sebagainya. Setia dengan janji ataupun menepati janji. Bila berjanji maka setia dengan janji itu, tidak dimungkiri janji itu. Itu pun dari sudut ibadah. Menyuruh membuat baik, maksudnya kita amar makruf, perkara suruh buat baik. Ini banyaklah kita buat, ya, baik-baik ini kita nasihatlah. Sekarang ni macam-macam kita punya media berpakaian dalam suruh baik ni, sama ada melalui lisan ataupun melalui perbuatan ataupun melalui hati pun bolehlah buat baik. Seterusnya melarang perkara mungkar. Melarang perkara mungkar ni ada perlukan kekuatan sikitlah. Perkara ibadah tapi perlukan kekuatan sikit, ya, sebab tak semua orang mampu untuk melarang perkara mungkar. Sebab perkara-perkara ini ramai yang tak suka ditegur. Kadang-kadang mereka tak tahu, mereka tak faham. Antara perkara-perkara lah, ya, saya lihat pun ada dalam masyarakat kita ni. Ramai lagi lah masyarakat kita ni yang tidak mempedulikan berkaitan dengan solat. Pada juga ada, ya. Kalau kita sini di surau ni, tapi kita lihat di tempat lain tu masih lagi yang melepaknya, ya. Begitulah. Tempat saya itu masih lagi ada kat kebun ni, maghrib-maghrib kat kebun lagi, dan yang orang kampung lah, ya. Kalau di pekan ni masih lagi di kedai-kedai, kan, begitu. Sedangkan azan telah dilakukan. Tapi nak ajar tu berikan pada kekuatan, ya, kekuatan. Berjihad memerangi orang-orang kafir dan munafik, ya. Ini pun perlukan kekuatan juga. Tak semua orang boleh buat. Yang mampu buat saiful kifayah. Berbuat baik kepada jiran tetangga. Itulah jiran-jiran kita ni. Sebelah kita jiran, kanan jiran, depan jiran, belakang jiran. Perkara jiran tetangga ni antara perkara penting juga. Sebab yang paling dekat kita nak tolong ialah jiran kita lah. Mungkin saudara mara kita jauh, kampung dan sebagainya, tapi jiran-jiran paling dekat, jiran tetangga ni ibarat keluarga kita lah. Kemudian berbaik kepada anak yatim. Anak yatim, ya. Anak yatim ni jangan dihardik, ya.
tanhar dengan yatim. Anak yatim ni nak dibelai sebab dia tak ada ibu dan ayah. Bila tak ada ibu dan ayah ni hatinya sensitif lah. Jadi orang tanya juga, anak yatim ni umur sampai berapa? Kalau dah 40 tahun anak yatim juga, itu tak jadilah. Dia kata anak yatim juga, dia tak balik lagi, ataupun apa, bawah 18 tahun je. Tak kanak-kanak 19 tahun bawah 18 tahun. Allah Alam nak kategori dalam Islam tu sehingga dia balik, dia mampu untuk berdikari ataupun balik rusydi. Balik rusydi ni keadaannya balik yang boleh menguruskan harta. Tapi ada juga dalam kajian 40 tahun juga masih lagi tak balik rusydi. Yalah, dapat duit hilang habis, dapat duit habis, memang tak pandai nak menguruskan harta. Itu yang fikah lah. Nanti balik tu selesai. Kemudian orang miskin, orang miskin, fakir miskin kata, amailah fakir miskin sekarang. Saya tanya sahabat saya di lembaga zakat Islam, meningkat kadar status fakir miskin, terutama di Selangor kan, kawasan bandar. Miskin bandar ni kan. Ya, meningkat. Jadi siapa yang amil di kawasan ni bolehlah cari-cari spesifik fakir miskin tu. Sebab kalau fakir miskin ni saya ada bantuan-bantuan tertentu lah. Yang saya tanya, ada bantuan sara hidup lah, ada bantuan sewaan rumah, ada juga, ya. Ada bantuan belajar, Masya Allah, ya. Banyak bantuan daripada lembaga zakat Sarawak. Kadang tak tahu jalannya tu. Jadi amil kena maklum lah, ya. Yang penting dia mas tautin kat sini lah kan, mas tautin. Kadang IC bukan negeri Selangor, tapi bila dah mas tautin sini lebih 6 bulan, bolehlah mohon, tak salah. Biasanya duit zakat ni bila dia dapat tahun ni dia kena habiskan juga. Saya tanya pegawai lembaga zakat Selangor, dia kata dia akan habiskan yang dikumpul sehingga November. Di Disember tu dilambat, dia akan habiskan sebelum bulan 6. Mana kena habis, zakat tu kena habis untuk tahun depan yang lain pula. Itu dia punya amanah mereka lah, untuk pastikan orang fakir dan miskin dan menentukan golongan asnaf-asnaf yang layak. Begitu juga orang musafir. Jadi orang musafir ini pun dalam buat baik pada orang musafir pun merupakan satu ibadah. Fas musafir ini maknanya dalam perjalanan jauh. Kemudian hamba sahaya ni mungkin dah tak ada lah ni kot dekat Malaysia ni, hamba buat baik pada binatang-binatang ni. Kadang-kadang kerap juga binatang ni, tapi nak macam mana, hamba Allah Ta'ala juga, ya. Kat kampung saya tu itulah khinzir ni binatang bukan nak bina di jalan. Kalau seekor tak apa, ni mak ayahnya anak dalam 5 ekor, dah 7 ekor di jalan nak cari makan. Sebab kawasan ni semua dah bandar kan, semua berkampung-kampung saya kan. Macam mana? Kita nak halau dia lari. Itu tak ada lagi yang hamba-hamba Allah yang lain tu. Sekarang ni kat kampung saya mesti rambutan kan. Ada yang ada merah, ada yang kuning, manggis ada sikit kan. Jadi makanan mereka lah. Tupai, itulah. Itu tak masuk lagi yang lain-lain tu. Banyaklah, tapi alhamdulillah tu rezeki mereka lah, ya. Alhamdulillah. Kemudian berdoa juga merupakan ibadah, doa. Solat doa lah. Solat dalam bahasa merupakan doa. Jadi doa dalam solat, doa luar solat boleh itu. Merupakan ibadah, doa. Sebab kita ni hamba, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang sombong itu, takbur itu ialah orang tidak meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah suka kepada hamba yang berdoa padanya, ya. Kita doalah apa-apa pun hajatnya kepada Allah SWT. Seterusnya ialah berzikir. Berzikir ini mengingati Allah. Dalam kata yang lebih luas,
bukan setakat menyebut secara khusus lah. Maksudnya kita hari ini pun duduk dalam kuliah pun zikrullah juga, ya, Allah Ta'ala. Kita menyatakan pada orang lain pun tentang Allah Ta'ala, zikrullah juga. Kalau zikir khusus tu kita zikir lah. Ada zikir La ilaha illallah, tuan, ya. Para ulama kata cubalah usaha sebelum meninggal dunia ni habiskan La ilaha illallah 70,000 kali. La ilaha illallah, banyaklah pilihannya. Disebab kalimah tauhidnya, La ilaha illallah, kalimah tauhidnya. Ataupun buatlah baca surah Qul Allah tu, cubalah 100,000 kali ke 1,000 kali ke. Kalau tak nak hitung, buatlah yang banyak, ya. Ataupun baca Quran je lah, habiskan sejuzuk kan? Satu hari, satu bulan satu juzuk. Kalau tak mampu satu bulan 2 juzuk. Tak mampu ataupun 2 juzuk, satu juzuk 2 bulan, ataupun 1 juzuk 3 bulan. Tapi janganlah 1 juzuk setahun. Bulan puasa je tak jadilah. Kalau kita rasa kita nak masuk syurga, tapi ibadah kita ni kurang sangat, kan? Samalah kita. Jadi sama-sama kita usahalah, tuan, ya. Zikrullah ni. Kalau tak, kita baca dalam hati kita ni, latihlah kita zikrullah. Sebut Allah, Allah, Allah dalam hati, ya. Kepada selawat, Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni saya jumpa kan 2-3 student-student saya tu yang anxiety, tuan. Kata anxiety, saya pun tak tahu anxiety tu. Agaknya sakit dalaman kot. Anxiety, ya. Kemurungan, kan? Bila kita mengajar tu, kita buat je lah. Kita syaratkanlah sebelum belajar tu semua beli air mineral, kata air mineral. Kemudian dalam 10 minit kita selawat je lah. Kita selawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Lepas tu ada yang macam resah, gelisah lah, apalah. Dia tanya, kenapa ni? Saya ni memang anxiety, Ustaz. Anxiety. Yalah, anxiety. Mungkin dalam yang kurang kosong hatinya tu, kurang ingat Allah kot ini. Kita ingatlah Allah selalu. Mudah-mudahan anxiety jadi baiklah. Penyakit ini daripada Allah Ta'ala, kan? Guru saya kata, kalau banyak penyakit dalam badan, baca doa Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Takkan ada tu, ya Allah, hilangkan penyakitku sebagaimana kau hilangkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Macam itulah. Atau bacalah wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dalam Quran ni ada 6 ayat syifa, tuan. 6 ayat syifa. Kalau tak percaya, bacalah, tuan. Mudah-mudahan jadi penyembuh bagi kita lah, apa-apa sakit lah. Kerana kita dah masuk umur-umur ni, dia macam-macam sakit ni. Jadi nak buang tu, minta Allah Ta'ala sihatkan. Kata asbabnya, buatlah satu air tu, minumlah. Kadang-kadang kita ni jadikan daripada unsur air ni ada. Jadi gunakan air sebagai medium untuk perantara sebab, sebagai ubat kita lah. Dengan doa minta Allah Ta'ala. Macam-macam lah, ya. Kalau sakit dada ke atas ni, baca wa shifa'u lima fis sudur, wa shifa'u lima fis sudur. Itu daripada sakit paru-paru ke, batuk ke, entahlah. Syifa 5 yang ada ni, wa shifa'u lima fis sudur. Bacalah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah sihatkan. Itu pun zikrullah juga, tuan, ya. Zikrullah juga. Jadi baca-baca mana-mana ni zikrullah. Membaca dan seumpama itu dalam ibadah, ya. Apalah baca Quran dan sebagainya, semuanya dia adalah sebagai ibadah. Banyaklah tadi kita bincang tentang ibadah, ibadah perbuatan, segalanya lah. Muamalah kita dikira sebagai ibadah. Dan begitu juga cintakan Allah dan Rasulnya, mahabbah, ya. Dalam ibadah kita ini, kita lihat sama ada sifat jalal Allah Ta'ala ataupun jamal Allah Ta'ala. Jalal Allah Ta'ala ini maksudnya kehebatan, ketinggian, azim Allah Ta'ala ini. Begitulah. Ataupun kita melihat sebagai jamal, keindahan ibadah Allah Ta'ala. Sonok ibadah.
Sampai bila kita tahap kita ibadahnya kan, bila kita sebut Allah tu seronok. Allah, rasa seronok tak? Kalau kata Allah tak seronok tu kan problem dalam hati kita kan. Ialah contohnya kita sebut nama isteri kita, suka tak? Sukalah kan? Ya? Ataupun nama anak kita yang sayang kan, suka. Tapi kita sebut nama Allah mesti lebih suka daripada itu. Ya, Allah. Maksudnya kalau orang yang sakit kan sebut Allah, dia tak mengeluh. Ya, Allah. Itulah. Orang sihat pun itulah kan, Allah. Sebut nama Allah Ta'ala. Ismu Zat ya, Allah Ismu Zat. Nama atau Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita bolehlah pagi-pagi itu kita baca Asma Allah Husna. Biasanya dalam apa tu? Banyak nasyid Asma Allah Husna kan. Tak ada dengar pun ikut je lah. Ya, Asma Allah Husna atau Asma nama itu. Semuanya doa tu. Walillahi asma'ullah husna fad'u biha. Walillahi tis'atu isman fad'u biha. Ya Allah ada 99 nama dan doalah dengan nama itu. Mudah-mudahan baik ya. Kemudian seterusnya ialah takutkan Allah, cintakan Allah, cintakan Rasul ya. Cintakan Rasulullah ni antara kita kasih Rasulullah, kita buatlah apa yang Rasulullah perintahkan dan jangan lupa berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah selawat ni lazimkan 1000 kali kan tuan, 1000 kali sikit tu sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita dah tak baca nanti Rasulullah ingatkan, kenapa dah tak selawat kat aku ni? Itulah. Cuba selawat ya, 1000 ke 2000 ke 3000 ke selawat tiba-tiba terlupa. Nanti Rasulullah ingatkan ya. Itulah. Ini pengalaman lah. Takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara ibadah ialah ittaqullah, takutkan Allah Ta'ala. Takutkan Allah Ta'ala maksudnya kita melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian kembali kepadanya, ini bertaubat lah. Istighfar dan taubat, dua perkara berbeza. Istighfar meminta ampun ya. Taubat ni antaranya Imam Khushairi rahimahullah nyatakan dia mesti menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, berazam tidak akan melakukannya semula dan sungguh-sungguh untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesallah itu tak akan lakukan lagi lah, taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya dalam ibadah juga iaitu ikhlas beragama kepadanya. Ikhlas ya. Maksudnya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Seterusnya iaitu sabar terhadap hukumannya, ketentuan Allah. Allah berikan ujian ya. Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallah. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Allah yang menciptakan, Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Itu diuji mereka itu ya. Yang mana lebih baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam tafsir itu Allah nyatakan Allah ini menciptakan kematian dulu berbanding dengan kehidupan. Ahli tafsir nyatakan, nak menyatakan bahawa orang di dunia ini yang sifatnya takabur, sifatnya rasa bangga diri, bangga hebat sangat dan segala-galanya hebatlah, bila bab mati je dia takut. Macam tu. Itu dalam ulama tafsir lah ya. Dan Allah juga menyatakan kehidupan ini dan kematian ini ujian bagi kita. Liyabluwakum. Yablu ni kalau tengok dalam fi'il mudhari' dia ujiannya itu berterusan sifatnya dan mesti berlaku lah. Ya, berterusan dan berlaku. Bila berterusan itu adalah halangan-halangannya. Inilah dalam kita nak bincang bab dalam kitab Minhajul Abidin ni. Maknanya ibadah kita ni bukan semata-mata kita ibadah, tapi ada beberapa halangan-halangannya. Sehingga taubat pun banyak halangan juga. Itulah yang kita bincang. Ya. Jadi yang mana paling baik amalannya? Yang paling
baik, amalan itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara sabar dalam hukuman Allah taala ni maksudnya dimasuk dalam berkaitan dengan keadaan kita tahan daripada, menahan diri daripada tidak putus asa ataupun sebagainya lah dalam apa yang timbul dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ibadah juga syukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukur atas nikmat Allah. Syukur atas nikmat Allah ni ada kadang-kadang kita ni diberikan maqam syukur. Maqam syukur ni maksudnya Allah bagi nikmat dia kan. Nikmat dia. Ada saya tanya suka makam sabar ke makam syukur? Kebanyakan suka makam syukur. Sebab apa? Nikmat. Betul lah. Tapi memang nikmat ni kena syukur lah dalam nikmat Allah. Kemudian redha dengan qada'nya. Qada' ketentuannya. Ketentuan Allah Ta'ala ni yang telah ditentukan di Lauh Mahfuz ni. Jadi ibadah kita redha dan qada' Allah Ta'ala pun dah kira ibadah. Redha ala maqdur. Kalau dalam ta'rif ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Baina Firaq 400 Hijrah. Kitab ini berisi antara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah iaitu orang yang sufi istilahnya lah. Yang belajar tasawuf ya, antaranya. Kemudian sifatnya redha ala maqdur. Dia redha atas apa yang telah ditakdirkan atau qada'kan oleh Allah Taala. Itu antaranya. Jadi orang yang redha atas maqdur ni atau qada' ni, maka sifatnya itu sebagai ibadah bagi dia. Seterusnya ialah bertawakal kepada Allah Taala pun dikira ibadah. Tawakal ini maknanya berserah diri kepada Allah Taala selepas dia berusaha bersungguh-sungguh. Ya, akhirnya dia pun bertawakal, berserahlah pada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan penyerahan dia diri pada Allah Ta'ala itu, kalau dia tak dapat, maka redha Allah dia dapat. Kalau dia dapat, Alhamdulillah, dia dapat apa yang dapat, dan redha Allah pun dapat. Dua-dua. Ini kelebihan orang tawakal. Dan konsep tawakal ni tinggi tuan-tuan, sangat tinggi. Sebab penyerahan diri dia, hamba dia seterusnya pada Allah Ta'ala. Diletakkan kedudukan dia itu paling bawah di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia tak ada kekuasaan. La hawla wa la quwata illa billah. Dia tak ada kekuatan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berharap pada rahmat Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu orang yang beribadah. Minta rahmat Allah Ta'ala. Harap. Ini bab rojak. Dia khauf dan rojak. Ya. Antaranya takut dengan azab Allah, harap rahmat Allah. Ini sifat hamba Allah Ta'ala. Kita berharap pada rahmat Allah. Dan kalau doa dalam tahlil kita baca ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Kita minta rahmat Allah Ta'ala. Kalau tak ada rahmat dan dunia ni tak ada lah, ya, hancurlah, ya. Tak adalah syurga itu. Sebab syurga pun minta rahmat Allah Ta'ala. Takut dengan azab Allah Ta'ala ini antara dikira sebagai beribadah Allah Ta'ala. Dan seumpamanya itu adalah dikira sebagai beribadah kerana Allah Ta'ala. Ya, itu antaranya. Jadi beliau menambah lagi, فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مِنْ أَسْبَابٍ فَهُوَ عِبَادَةٌ. Dan setiap perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada hambanya daripada segala asbab adalah ibadah. Ya, maksudnya apa juga perintah dengan asbab tertentu. Contohnya haji dengan asbab tertentu, solat dengan asbab tertentu, zakat asbab tertentu. Semuanya ini merupakan sebagai ibadah. Jadi bila ibadah ini tuan, dasarkan keikhlasan hati orang itulah. Ya. Makin ikhlas dia, makin dapat banyak rahmat Allah dari Allah SWT. InsyaAllah sampai situ dulu tuan-tuan. Jadi kesimpulannya pada malam ini sikit ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, segala perbuatan atau pekerjaan yang umum juga merupakan ibadah. Ya, ibadah. Sehingga para nabi pun bekerja sebagai ibadah.
mencari yang halal untuk rezeki diri sendiri dan orang lain pun kira sebagai ibadah. Begitu juga secara khususnya ibadah inilah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang kita lakukan secara batin atau zahirnya kerana Allah Ta'ala. Jadi ibadah ini apa-apa juga yang disuruh oleh Allah Ta'ala pada hambanya juga merupakan satu ibadah. Jadi perkara ini kita faham. Mudah-mudahan kita boleh memperbaiki ibadah kita dan niat kita dalam ibadah agar mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekadar itu dulu tuan-tuan. Apa yang tanya Allah Ta'ala daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Innahu kana tasbihu ghafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzu bika min hadhihi al-arba'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu